Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, satu lagi pendedahan selepas beberapa jam Perikatan Nasional kalah teruk di Parlimen Pulai dan Simpang Jeram yang tak pernah diberitahu orang tapi akhirnya anda ketahui. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen anda untuk kemenangan Pakatan Harapan di Simpang Jeram dan Pulai semalam. Adakah ini satu petunjuk bahawa Muhyiddin Yassin ditolak di Johor dan tidak relevan lagi sebagai pengerusi Perikatan Nasional? Kerana untuk pengetahuan anda semua, Parlimen Pulai dan Simpang Jeram ialah kerusi yang mana ianya berhampiran dengan kubu kuat Muhyiddin Yassin, iaitu di Pagoh. Jadi ada pertanyaan daripada netizen, sejauh mana Muhyiddin boleh mengekalkan kerusi di Pagoh selepas beliau kalah sendiri di tempat beliau. Ada juga yang mengatakan bahawa lebih baik jawatan Perikatan Nasional, pengerusi Perikatan Nasional itu diberi sahaja kepada pemimpin daripada PAS, kerana menurut mereka PAS lah yang berikan kemenangan kepada Perikatan Nasional dan bukannya Parti Bersatu. Hari ini, Khalid Nordin, seorang pemimpin daripada Barisan Nasional, memberitahu bahawa teknik Perikatan Nasional ketika PRN tidak menjadi di Johor. Kaedah, cara, mungkin strategi yang dibuat oleh Perikatan Nasional dalam PRN di 6 buah negeri baru-baru ini tidak menjadi di Johor. Pemimpin UMNO Johor tiba di pusat perkumpulan PH bagi meraihkan kemenangan dalam PRK Simpang Jeram dan Pulai. Barisan itu diketuai pengerusi UMNO Johor Muhammad Khalid Nordin dan turut disertai Setiausaha Agung Ahmad Maslan dan juga Ketua Wanita Nuraini Ahmad dan Ketua Pemuda UMNO Johor Nur Azlini Ambrus. Saudara-saudara sekalian, Khalid dalam ucapannya berkata, apa yang menjadi kebimbangan UMNO adalah keputusan PRN 6 negeri yang didominasi PN akan mempengaruhi PRK ini. Namun, keputusan hari ini memberi mesej yang jelas bahawa Johor tidak termakan dengan sentimen kaum dan agama dan fitnah yang dimainkan di PRN 6 negeri, katanya kepada kira-kira 300 penyokong yang ada di sana. Sementara itu, Nuraini mengalu-alukan kawan baru UMNO di Parlimen. Kami, wanita UMNO, sedia berkhidmat untuk bantu Barisan Nasional dan PH, kata ahli Parlimen Parit Sulong itu. Ahmad pula sempat menghiburkan kalangan yang hadir dengan beberapa rangkap pantun. Sementara itu, Presiden Amanah Muhammad Sabu mengakui dia juga akan bimbang ekoran keputusan dalam PRN lalu. Selangor yang kita pegang lebih 3 penggal, tiba-tiba Perikatan Nasional menang 22 kerusi. Ia buat kita bimbang bagaimana tangani PRK di Johor ini, katanya lagi. Dia menyuarakan penghargaan kepada UMNO kerana banyak membantu Amanah dan PH dalam mengekalkan kemenangan di Pulai dan Simpang Jeram. Saya lihat UMNO Johor bersungguh-sungguh dan ia beri saya keyakinan, kata beliau lagi. Ini kemenangan besar buat kita berjaya tangani gelombang pelampau dan UMNO banyak bantu kita dalam usaha ini, kata Ahmad Maslan lagi. Muhammad Khalid Nordin berkata, Amanah akan memberikan sokongan kepada Barisan Nasional bagi mengekalkan kerusi Dun Pelanggai dalam PRK akan datang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini, yaitu teknik Perikatan Nasional ketika PRN tidak menjadi di Johor. Kerana menurut Khalid Nordin, mesej jelas kepada yang Johor tidak terbakar dengan sentimen kaum dan agama dan fitnah yang dimainkan di PRN 6 negeri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan penjelasan terkini ini, saya pasti ini adalah kemenangan besar buat Anwar Ibrahim dan juga Zahid Hamidi. Walau bagaimanapun, penjelasan ini pastinya dapat menyelamatkan maruah dan juga kekuatan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ramai yang mempertikaikan pembebasan Zahid Hamidi di mahkamah. Ada juga yang cuba untuk memalukan Anwar Ibrahim dengan mengatakan kononnya Anwar Ibrahim
campur tangan, tetapi telah banyak kali dinafikan bukan saja oleh Anwar Ibrahim, tetapi termasuklah pihak-pihak yang berwajib menafikan penglibatan Anwar Ibrahim. Dan benarlah, keputusan itu tidak ada kena-mengena sama sekali dengan Anwar Ibrahim kerana wujudnya pengasingan kuasa dalam undang-undang dan pentadbiran Malaysia. Hari ini disahkan sekali lagi. Inilah kemenangan terutama bagi Anwar Ibrahim. Kes Mahkamah Zahid Hamidi hanya dihenti sementara untuk siasat bukti baru, kata Peguam Negara. Jadi, bagi mereka yang dah bersorak, bagi mereka yang dah marah-marah, kononnya Zahid Hamidi dilepaskan, tidak ada macam-macam lah yang dikatakan. Ini sebenarnya yang berlaku. Kes Mahkamah Zahid Hamidi hanya dihenti sementara untuk siasat bukti baru, kata Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara dengan bantuan pelbagai pihak, terutama pihak penyiasatan, masih menyiasat ke semua bukti baru berkaitan kes dana Yayasan Akal Budi yang melibatkan Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Peguam Negara Ahmad Terudin Muhammad Saleh berkata, sebarang keputusan sama ada mendakwa semula timbalan Perdana Menteri itu, mendakwa pihak lain yang berkaitan atau sebaliknya, akan dibuat selepas siasatan lebih terperinci dan komprehensif selesai. Beliau berkata jabatan itu tidak pernah menggunakan perkataan menarik balik dalam kes melibatkan Ahmad Zahid Hamidi, sebagaimana yang disebut dalam kenyataan Majlis Peguam Malaysia pada Khamis. Dalam hal ini, jabatan ini menafikan sekeras-kerasnya dakwaan tersebut yang antara lain menyatakan bahawa jabatan ini kononnya telah dengan sendirinya mencemarkan reputasi dan kredibilitinya. Jabatan ini sekali lagi menegaskan bahawa Peguam Negara hanya melaksanakan tugas dan kewajipan beliau sebagaimana diperuntuk di bawah undang-undang sedia ada. Oleh yang demikian, jabatan ini berharap agar semua pihak dapat memberhentikan sebarang spekulasi. Menurutnya dalam kenyataan hari ini, Isnin lepas, Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan daripada 47 pertuduhan pecah amanah, jenayah, rasuah dan pengubahan wang haram, membabitkan dana Yayasan Akal Budi selepas 114 saksi memberi keterangan di Mahkamah Tinggi di sini. Ahmad Terudin juga berkata, Peguam Negara dan Jabatan Peguam Negara adalah pihak yang mempunyai kedudukan paling baik dalam membuat keputusan sama ada sesuatu pertuduhan harus diteruskan atau tidak berdasarkan pelbagai faktor. Beliau berkata ia turut melibatkan laporan daripada pihak penyiasatan dan representasi yang dikemukakan. Peguam Negara serta Jabatan Peguam Negara tidak boleh secara sembrono menolak representasi yang dikemukakan oleh mana-mana tertuduh. Sebaliknya, perlu meneliti setiap butiran yang diberikan demi menegakkan proses undang-undang. Dalam kes berkaitan, keputusan Peguam Negara menggunakan budi bicara beliau di bawah perkara 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan tidak sama sekali dibuat tanpa seberang asas maupun sewenang-wenangnya, apatah lagi akibat campur tangan mana-mana pihak, katanya. Ahmad Terudin berkata, representasi-representasi yang dikemukakan dalam kes Ahmad Zahid memiliki terlalu banyak butiran dan setiap representasi mempunyai lebih 200 muka surat tidak termasuk dokumen sokongan yang dilampirkan. Oleh itu, sudah tentu Peguam Negara serta jabatan ini perlu mengambil masa untuk meneliti setiap butiran dan dokumen yang disertakan dengan penuh hema sebelum apa-apa keputusan dan tindakan boleh dibuat, katanya. Beliau juga berkata Peguam Negara boleh memberhentikan pertuduhan di mana-mana peringkat selagi penghakiman belum diberikan oleh mahkamah. Dan ini termasuk di peringkat selepas kes prima facie telah dibuktikan. Penting juga untuk dinyatakan bahawa ini bukanlah kali pertama sesuatu pertuduhan itu diberhentikan selepas kes prima facie dibuktikan, katanya lagi.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini. Sekian dulu. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Beberapa jam selepas PRK Simpang Jeram dan Parlimen Pulai diumumkan, ini akhirnya berlaku terhadap Muhyiddin Yassin. Saudara-saudara sekalian, pendedahan dan penerangan pada petang ini dipetik dari sabudin.com amat mengejutkan kita dan ada netizen yang setuju dengan penulisan ini. Mereka kata sudah tiba masanya Muhyiddin Yassin pula yang memikirkan untuk meletakkan jawatan, memandangkan kekalahan ini adalah di kawasan atau di negeri Muhyiddin Yassin sendiri, dan lebih teruk lagi kata netizen adalah kekalahan ini berhampiran dengan kubu kuat Muhyiddin Yassin. Jadi mereka bertanya, sekiranya ini berlaku, mungkinkah Muhyiddin juga akan boleh tumbang di Parlimen Pago kalau Muhyiddin bertanding hari ini? Sudah banyak kali gagal, kini masa untuk Muhyiddin berundur telah tiba. Satu perkara yang tidak boleh dinafikan berikutan kekalahan Perikatan Nasional dalam 2 PRK di Johor semalam ialah bertambahnya lagi koleksi kegagalan Muhyiddin Yassin selaku ketua gabungan tersebut. Meskipun ada cubaan menutup malu kononnya, kekalahan itu adalah kelemahan atau kekalahan bermaruah lantaran undi Perikatan Nasional bertambah, manakala undi Pakatan Harapan berkurangan. Tetapi dalam apa juga perlawanan di dunia ini, kalah tetap kalah walau dengan perbezaan satu undi. Dengan itu, tiada hukum untuk memaruahkan kekalahan Perikatan Nasional itu dengan apa juga selimut yang semata-mata untuk menutup kegagalan yang makin bertimpa. Kegagalan pertama Muhyiddin ialah gagal membawa Perikatan Nasional memenangi PRU 15 lalu, di mana gabungan itu hanya beroleh 74 kerusi parlimen berbanding Pakatan Harapan sebanyak 82 kerusi. Kegagalan dalam PRU 15 itu disusuli pula dengan kegagalan kedua, iaitu gagal menubuhkan kerajaan melalui cubaan mengumpul akuan bersumpah atau SD, termasuk dengan mencuri sokongan sejumlah kecil ahli Parlimen Barisan Nasional. Hakikatnya, kegagalan itu lebih menyerlahkan kerakusan Muhyiddin untuk berkuasa tanpa menyedari di bawah undang-undang anti lompat parti telah diluluskan di Parlimen. SD secara peribadi oleh mana-mana ahli Parlimen sudah tidak terpakai lagi. Pokoknya, macam mana Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri buat kali kedua jika undang-undang dalam negara pun gagal difahaminya? Kemudian, apabila yang di Pertuan Agong memanggil semua ketua parti untuk menubuhkan kerajaan perpaduan, disebabkan tiada mana-mana pihak beroleh majoriti secara sendirian, Muhyiddin dengan sombong dan ego menolak titah murni baginda itu. Berikutan enggan menyertai kerajaan perpaduan dan semua parti lain setuju, maka termenjadilah Perikatan Nasional sebagai pembangkang. Manakala Barisan Nasional yang cuma ada 30 kerusi parlimen berjaya menjadi sebahagian daripada kerajaan. Dan ini adalah kegagalan ketiga Muhyiddin, terutama gagal menyekat UMNO daripada menjadi kerajaan, adalah tamparan paling pedih dirasai Perikatan Nasional sehinggalah hari ini. Seorang pemimpin bersatu pernah berkata, jika bukan Muhyiddin mengetuai Perikatan Nasional ketika itu, kemungkinan besar hari ini Perikatan Nasional adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan sebagaimana yang telah dititahkan Agong. Artinya, kegagalan Perikatan Nasional menjadi kerajaan selepas PRU 15 lalu, sebahagian besar penyebabnya, kalaupun tidak semua, terletak pada diri dan keegoan Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional. Kegagalan keempat Muhyiddin ialah apabila beliau bercita-cita besar mahu menjadikan PRN 6 negeri baru-baru ini sebagai referendum untuk menolak Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Apa yang terselah kemudiannya?
Keputusan PRN itu bukan saja membuatkan Pakatan Harapan BN berjaya mempertahankan 3 negeri yang sedia dikuasainya, iaitu Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Bahkan, undi popular Perikatan Nasional kurang sekitar 17,000 berbanding yang diperoleh oleh Pakatan Harapan BN. Siapa yang kalah referendum? Akhirnya, kegagalan kelima Muhyiddin adalah kerana gagal menunjukkan teladan yang baik dalam kes menantunya Adlan Berhan yang didapati melarikan diri ke luar negara dan kini telah diletakkan dalam notis merah serta menjadi buruan Interpol. Adlan melarikan diri ke luar negara dipercayai untuk mengelak siasatan SPRM terhadapnya dan sebagai pemimpin utama blok pembangkang, Muhyiddin seharusnya menunjukkan teladan yang baik dengan membantu pihak berkuasa, sama ada meminta menantunya segera pulang atau memberi maklumat di mana keberadaan menantunya itu. Memberi jawapan no comment ketika ditanya sebelum ini bukan petunjuk sikap bertanggungjawab beliau sebagai seorang pemimpin. Dalam PRK Parlimen Pulai yang diadakan serentak dengan PRK Dun Simpang Jeram semalam, cita-cita Muhyiddin adalah untuk menafikan majoriti 2/3 kerajaan perpaduan yang sekarang mempunyai sokongan sebanyak 148 ahli parlimen. Memandangkan hasrat itu juga gagal menjadi kenyataan, ia dengan sendirinya menjadi kegagalan ke-6 buat Muhyiddin. Kegagalan menang dalam 2 PRK di Johor, selain menunjukkan gabungan itu gagal menafikan majoriti 2/3 kerajaan perpaduan, malah memperlihatkan Perikatan Nasional gagal dalam cita-cita untuk merampas negeri itu dalam PRU seterusnya. Maklumat banyak pihak menyebut faktor penyumbang kegagalan Perikatan Nasional di Pulai khususnya adalah disebabkan faktor calon yang tidak begitu diterima rakyat setempat, tetapi tetap menjadi pilihan Muhyiddin. Sama sebagaimana Cikgu Bad sebelum ini menyalahkan Muhyiddin atas kegagalan Perikatan Nasional melawan Negeri Sembilan yang banyak disebabkan oleh pemilihan calon-calon tidak berkualiti. Keadaan yang sama sebenarnya berulang lagi di Pulai. Mudah kata, semua siri kegagalan Perikatan Nasional sejak PRU 15 tidak lain. Penyumbang utamanya ialah Muhyiddin selaku nahkoda yang semakin kehilangan wibawanya. Menjelang pemilihan bersatu pada awal tahun depan, jika Bersatu dan Perikatan Nasional ingin lebih maju dan diterima, sampai sudah masanya untuk beliau berundur, tidak bertanding lagi, atau ahli-ahli Bersatu mesti berani memilih seorang nahkoda baru. Tanpa perubahan, Perikatan Nasional lebih berpotensi menempa lebih banyak kegagalan lagi. Ditulis oleh Sabudin Hussein, 10 September 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.